Terus kita tengok pada apa ni kitab kita bilang. Huraian yang kelima pada menyatakan ilmu usuluddin. Ya nak? Kau soal apa je? Kalau Rumi, saya lupa nak bawa kitab Rumi. Ha? 29. Tengok muka surat 29. Huraian yang kelima pada menyatakan ilmu usuluddin. Apa maksud ilmu usuluddin? Ini juga kita panggil ilmu usuluddin, kita juga panggil sifat 20. Tapi ilmu usuluddin tu selalu orang panggil kalau mengaji pondok, dan dalam kitab pun dia tulis ilmu usuluddin. Dan juga ilmu usuluddin ini ilmu tauhid, ilmu aqidah, ilmu iman. Dia kata pada menyatakan ilmu usuluddin, yang kata ilmu usuluddin ni sebenarnya macam mana? Usul maksud dia awal, mula-mula. Din agama, maknanya mula-mula agama, mula-mula ilmu. Sebagian ulama dia tafsir din itu ilmu, sebagian ulama dia tafsir din itu ad-din itu agama. Maliki yaumiddin, dengan maliki yaumiddin. Sebagian ulama kata ilmu. Jadi usuluddin maknanya awal-awal ilmu. Itu maksudnya. Ilmu apa yang nombor satu, yang awal sekali? Begitu. Permulaan dan umbi atau asas bagi segala yang dituntut atas tiap-tiap mukallaf itu, sebagai tuntutan yang putus, yang dinamakan dengan ilmu fardhu ain. Dinamakan dia akan ilmu fardhu ain. Yang mula-mula sekali yang dituntut, siapa yang tuntut ni? Syarak. Ingat balik, syarak undang-undang Tuhan yang kita ngaji dulu. Siapa yang tuntut kita belajar ilmu usuluddin ni? Tuhan yang suruh tuntut. Yang Tuhan yang tuntut atas kita untuk belajar ilmu usuluddin. Apa maksud usuluddin? Awal-awal agama, iaitu mengenal Allah, ilmu yang mengenal Allah. Dituntut segala, bagi segala perkara yang dituntut atas tiap-tiap mukallaf sebagai tuntutan yang putus. Maknanya sebagai tuntut yang putus ini maknanya wajib. Tak belajar berdosa. Itu maksud dia tuntut yang putus. Tak boleh tak belajar, mesti kena belajar. Itu maksud dia putus di situ. Yang dinamakan dia akan ilmu usuluddin itu sebagai namanya dengan ilmu fardhu ain. Maksudnya fardhu ain, tiap mukallaf seorang kena belajar, tak belajar berdosa. Tuntutan itu kan ada dua, betul kan? Dan ilmu itu juga ada dua. Tuntutan ada dua. Satunya tuntutan fardhu ain, yang kedua tuntutan fardhu kifayah. Ingat, ada ilmu fardhu ain, ada ilmu fardhu kifayah. Begitu. Adapun ilmu fardhu ain, wajib tiap-tiap mukallaf kena belajar, dan yang berakal kena belajar, kecuali orang gila, dia terlepas daripada tuntutan sebagai tuntutan fardhu ain. Nah, seperti ilmu aqidah termasuk dalam ilmu fardhu ain, ilmu fiqh termasuk dalam ilmu fardhu ain, ilmu tasawuf termasuk dalam ilmu fardhu ain. Tiga ilmu ini sebagai ilmu fardhu ain, yang wajib kita kena belajar. Tak belajar kita berdosa dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Nah, baik, tengok lagi kitab. Yang dinamakan dia dengan ilmu fardhu ain ialah mengenal Allah. Itu maksudnya usuluddin. Ialah ilmu mengenal ia mukallaf akan Allah. Belajar ilmu fardhu ain, ilmu usuluddin ni apa tujuan belajar ilmu usuluddin ni? Belajar ilmu usuluddin ni
ilmu yang nak kenal Tuhan yang disembah. Sebab tu dia paling besar sekali ilmu ni. Ilmu fiqh kita duk kaji tentang sah batal, haram, halal. Ilmu tasawuf kita duk kaji tentang nak buang sifat mazmumah, nak bersih sifat takbur, sifat sombong, nak masuk sifat ikhlas, tawaduk, khusyuk. Adapun ilmu usuluddin, ilmu duk kaji tentang Tuhan yang kita sembah. Begitu, itu maksud dia mengenal. Dan rasulnya ialah mengenal, ia mukallaf mengenal akan Allah dan rasulnya. Itulah ilmu usuluddin. Masuk di situ. Kalau orang tanya kita, ilmu usuluddin ni ilmu apa? Ilmu nak kenal Tuhan, nak kenal rasul. Boleh juga setengah orang jawab macam ni, ilmu usuluddin ni ilmu yang macam mana? Ilmu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah pun boleh juga jawab macam tu. Tu ilmu tu. Dan dikehendaki dengan mengenal itu. Betul? Tengok, dan dikehendaki dengan mengenal itu. Yang dikehendak di sini kita nak kenal Tuhan, nak kenal macam mana yang dikehendaki dalam ilmu usuluddin. Ilmu ini suruh kita kenal Tuhan. Jadi nak kenal dalam bentuk yang macam mana? Itu maksudnya. Mengetahui serta mengaku putus di dalam hati tiap-tiap mukallaf dengan tentu sungguh segala perkara yang wajib bagi Allah Ta'ala. Apa perkara yang wajib bagi Allah Ta'ala? Lupa dah, kita mengaji dah dulu hukum akal, hukum adat, hukum syarak. Ingat tak? Cuba kita ambil hukum akal dulu. Apa yang wajib bagi akal? Lupa dah lah. Kalau tanya macam ni, lupa dah. Betul kan? Mustahil pada akal, harus pada akal, wajib pada akal. Apa yang wajib pada akal kita? Yang wajib ni tak dapat tidak mesti. Mustahil ni pada akal tak boleh terima pada akal. Saya ulang balik ni, harus pada akal boleh terima antara dua belah pihak. Apa yang wajib pada akal? Kita ngaji ilmu hukum akal. Kita tengok dalam ni, dia kata pada segala perkara yang wajib bagi Allah. Bukan harus bagi Allah, bukan mustahil bagi Allah, tapi apa perkara yang wajib bagi Allah? Wajib pada akal, Allah itu bersifat dengan sifat ketuhanan. Wajib bagi Allah itu kuasa, ada, qudrat, iradat, ilmu, hayat. Wajib bagi Allah itu. Tu dia sebut situ segala perkara. Segala ni lebih pada satu perkara yang wajib bagi Allah. Nah, wajib kita kena i'tiqad dengan hati kita, putus dalam hati kita, tentu sungguh Allah itu mesti dia kena bersifat sifat yang wajib bagi dia. Apa yang wajib bagi Allah? Allah mesti mendengar, Allah mesti melihat, Allah mesti berkuasa, Allah mesti berkata-kata. Itu yang wajib bagi Allah. Kalau Tuhan bisu, bukan Tuhan dia. Kalau Tuhan pekak, dia bukan Tuhan. Macam mana dia nak dengar kita mumpat kat dia? Kalau dia pekak, macam berhala pekak. Begitu. Ni kita duk kaji yang wajib bagi Tuhan. Dan tentu tidak segala perkara yang mustahil atas Allah Ta'ala. Wajib Allah bersifat dengan sifat kamalat. Itu yang wajib bagi Allah. Apa dia? Sifat kesempurnaan bagi Tuhan. Apa yang mustahil pula? Tengok kita. Dan tentu tidak. Itu maksud dia mustahil. Tentu tidak. Segala perkara yang mustahil atas Allah Ta'ala itu. Bagi satu contoh, apa perkara yang mustahil bagi Allah Ta'ala? Tak boleh terima pada akal kita. Jom bagi satu contoh. Apa yang mustahil bagi Tuhan kita? Lemah, pekak, tuli, mati. Itu kan semua mustahil pada akal kita.
Mustahil pada akal, mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita. Tu kita kena i'tiqad begitu. Tu dia tulis di situ. Dan segala yang harus bagi Allah Ta'ala serta dalil-dalilnya, perkara yang harus bagi Allah Ta'ala. Apa yang harus bagi Allah Ta'ala pun kita dah ngaji dah dulu. Perkara yang harus bagi Allah Ta'ala. Cuba kita fikir, tanya dalam hati. Walaupun saya buat soalan macam ni, saya tak suruh tuntun jawab, cuma jawab dalam hati, kerana kita nak mengukuhkan pahaman kita. Tu saya buat soalan tu, Allah, ustaz tanya macam ni, kami tak boleh jawab. Saya tak minta tuntun jawab berlisan dengan saya, tapi jawab dengan hati masing-masing. Kita nak bagi kejap hati kita tu, buat soalan macam tu. Apa yang harus bagi Allah Ta'ala? Dulu pasal pernah mengaji dah dalam harus pada akal. Harus pada akal. Apa yang harus pada akal? Apa yang harus bagi Allah Ta'ala pun kita dah belajar dah dulu. Harus bagi Allah Ta'ala cipta makhluk ini. Makhluk ni Allah nak buat pun boleh, Allah tak buat pun boleh. Nama dia baharu, mungkin kita panggil. Tu harus bagi Allah, bukan wajib Allah cipta makhluk ni, bukan mustahil Allah nak cipta makhluk ni, harus bagi Allah Ta'ala. Tu dia pusing balik. Lepas tu dia kena mengaji yang hukum akal dulu. Begitu. Dan serta dalil-dalil demikian juga mengetahui serta mengaku putus di dalam hati bagi tiap-tiap mukallaf dengan tentu sungguh segala yang wajib bagi Rasul pula. Yang wajib bagi Rasul ada berapa? Kita dah belum sampai lagi, tapi mungkin dah pernah belajar dah. Yang wajib bagi Rasul ada 4: siddiq, amanah, tabligh, qatanah. Yang wajib bagi Rasul. Kalau tak ada 3 ni, dia bukan Rasul. Gitu. 4 itu dia panggil yang wajib bagi Rasul. Ingat, yang wajib bagi Allah 20, sebenarnya bukan 20. Sifat 20 tu lebih daripada itu. Cuma 20 ni yang kita kena tafsir satu-satu. Jadi yang wajib bagi Rasul ni apa dia? Yang wajib bagi Rasul ialah sifat siddiq, amanah, tabligh, qatanah. Dan serta dalil-dalilnya, tiap-tiap satu sifat mesti kena buat mai dalil, buat mai bukti. Termasuklah sifat yang wajib bagi Allah. Yang wajib bagi Allah, yang wajib kita kena mengetahui satu persatu 20. Sifat 20 kita panggil kan wujud qidam. Tiap-tiap satu sifat mesti kena bawa dalil, bawa bukti. Kalau tak boleh bawa bukti, apa hukum? Wujud artinya ada. Okey? Contohnya, wujud artinya ada. Ada siapa? Ada Tuhan. Mana bukti kata ada Tuhan? Tak boleh mai bukti, tak sah lagi tuntutan al-mufradhu'in al-usuluddin tadi tu. Mesti kena buat mai bukti. Mengaji dah ustaz, tapi kami terlupa bukti dulu ke mana. Wujud artinya ada. Bila ustaz tanya macam ni, kami tak boleh jawab. Dulu mengaji dah, tapi lupa dah. Sah. Kerana dituntut ke atas kita belajar, bukan dituntut ke atas kita kena ingat sampai mati. Betul, siapa pun tak boleh ingat. Betul kan? Macam tu kena mengaji lagi lah. Lupa mengaji lagi, dosa kita. Dan tu kalau lupa dah dituntut ke atas kita belajar, faham, terlupa dah. Esok ni lupa dah, minggu lepas ni lupa dah. Salah, dikira salah. Yang bagi kita lupa Allah, yang bagi kita ingat Allah. Allah tuntut kita belajar sungguh-sungguh bagi faham. Terlupa juga, lepas dah al-mufradhu'in. Begitu. Itu dalilnya. Baik, tengok kita. Bukanlah dikehendaki dengan mengenal itu, mengenal hakikat zat Tuhan. Kenal dah Tuhan? Kenal? Macam mana dia? Kuning ke putih ke? Bukan kenal macam tu. Takut kita salah faham. Kerana kenal kita duk ingat kenal depan mata, bukan kenal Allah daripada segi situ. Zat dia kita tak boleh kenal sebab dia
bukan benda. Tubuh Tuhan kita tu dia bukan benda. Bayang benda, putih benda, besar benda. Dia bukan benda. Habis kalau bukan benda, benda apa? Wallahu a'lam. Cuma dia bukan benda. Sudah. Susah dah nak belajar. Bukan susah. Pasal kita belajar dia bukan benda. Bukan, kalau bukan benda macam mana? Dia yang tu. Dia cuba fikir. Orang dah nampak Tuhan. Kalau dia fikir Tuhan, Tuhan ni lagu ni, tu dia tak nampak Tuhan, dia tidak kenal Tuhan. Tahu tak tu? Orang yang duk fikir kata Tuhan ni lagu ni bukan, bandingan tak ada, itu orang sudah kenal Tuhan. Kalau fikir Tuhan ni putih, orang bukan kenal Tuhan tu. Sebab Tuhan bukan benda. Sebut kata bukan benda ni susahlah kita nak faham. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah sebut sendiri dalam Al-Quran. Walam yakul, aku ni nak buat bandingan dengan benda-benda ni tak sama. Yang itulah yang Nabi nampak. Nabi kan manusia yang boleh nampak Allah dengan mata kepala sendiri ketika Isra dan Mi'raj. Turun mai ke bumi ni, ya Rasulullah, kamu boleh tengok Tuhan? Ya, aku tengok. Coba cerita Tuhan kita macam mana. Sahabat teringin nak tahu Tuhan macam mana. Nabi nak cerita tak boleh, sebab dia bukan benda. Nak buat bandingan tak boleh. Nak tunjuk ni serupa ni tak boleh. Itulah Tuhan kita. Begitu. Habis yang kita duk mengaji ni, nak kenal Tuhan, kenal sifat dia. Zat dia kita tak boleh kenal. Tubuh dia kita tak boleh kenal. Zat di mana tubuh Tuhan tu kita tak boleh kenal. Sebab dia bukan arah, dia bukan jirit, payah. Ya ni puak-puak ni tak mau terima kata Tuhan bukan benar. Pasal Tuhan duk sebut Ar-Rahman wa 'alal 'arsy istawa. Tuhan Ar-Rahman bersemayam di atas aras. Kan? Kalau atas aras duduk benda. Payah orang Nabi kata pikat tak jumpa, itulah orang yang dah jumpa Tuhan. Gitu. Baik. Tengok kitab. Dia kata apa dia? Bukanlah dikehendaki dengan mengenal itu, mengenal hakikat zat. Kerana zat itu tiap-tiap yang zat selain daripada bukan kita nak belajar mengenal zat Allah Ta'ala itu, kita tak boleh mengetahui zat Allah Ta'ala. Yang kita nak belajar sifat dia. Begitu. Kerana yang baru tak dapat mengetahui akan hakikat yang qadim. Maksud dia macam mana? Tengok kita. Kenapa kita tak boleh mengenal zat Tuhan? Kerana tiap-tiap yang baru kita tak boleh mengenal zat yang qadim, yang sedia kala. Mana boleh tahu? Kita nak buat contoh hari ni lah, kan? Nuh lapisan atas kita, datuk nenek moyang ke atas tu. Depa dulu kita baru. Boleh tak kita kenal dia? Yang tu pun kita tak boleh kenal lah. Bukan kata yang tu. Saya pergi buat apa ni, talqin orang mati. Kan kalau orang mati kita baca talqin. Betul kan? Kita baca talqin. Kalau talqin ini nama Muhammad contohnya. Kita nak baca talqin, kita ambil nama mak dia. Tak ambil nama bapak dia. Orang yang ni pun orang tanya pasal apa nak ambil nama mak, tak ambil nama bapak. Mak sudah pasti anak dia. Kan? Bapak belum tentu. Kan? Itu ambil nama mak. Begitu. Muhammad bin Fatimah, nama pada mak. Kena mak mesti anak dia. Bapa belum tentu lagi itu. Mungkin dengan orang lain, mungkin itu di situ. Kena ulama ambil bab keadaan itu. Baik, kita tanyalah. Ya. Ni bin mak dia, mak dia ni kami tak tahu, bin IC kami tahu. Anak tu. Maknanya tu atas sikit pun dia tak tahu dah. Tak boleh bayang naik atas lagi kita ingat. Macam kita ada mak kita, ayah dia nama apa? Ayah mak kita, ayah pada mak kita nama apa pula? Kita tak tahu bin apa. Baru 2 tangga.
Kita dah tak boleh dah. Kan? Bayangkan 3-4 tangga. Betul, lagi kita tak ingat. Lagi kita tak tahu. Bayangkan Allah Subhanahu wa taala, dia qadim. Sejak azali lagi. Mana kita boleh tahu zat dia? Itu maksud dari situ. Dan keadaan mengenal Allah Ta'ala itu ialah permulaan dan umbi. Itulah dinamakan ilmu usuluddin. Mengenal Tuhan itu adalah umbi. Sebelum kita nak sembahyang, kenal dia dulu. Sebelum kita nak sembah, kenal dia dulu. Sebelum kita nak buat rumah, carilah tapak dulu. Jangan pergi beli tiang saja, tanah pun tak ada lagi. Betul kan? Sebelum nak solat, kenal dulu Tuhan yang kamu sembah tu. Itu maksud dari itu. Lepas tu, ni tanah tak ada lagi, pergi beli perabot jati dah. Tapak tak ada lagi, beli langsir dah. Mana ni? Kan? Tak mau jadi macam tu. Siapkan tapak dulu, buat rumah dulu, siapkan tapak dulu, ilmu usuluddin. Kemudian siapkan tiang-tiang itu ilmu fiqh. Siapkan bumbung-bumbung dan ilmu tasawuf. Dia kena aturan dulu. Begitu. Nah, kemudian barulah masuk langsir, barulah masuk perabot jati. Apa dia? Dengan sembahyang sunat-sunat toha, sembahyang yang lain. Itu contoh dia begitu. Ni dah mengaji ilmu usuluddin tamam. Sembahyang haji. Islam indan nas kufrun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tak mau kita jadi macam tu. Kita tak mau orang yang tidak mengenal Allah. Kita nak kenal Allah. Selalu kita bersebut apa dia? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Nanti akan sampai di situ dalil wujud ada di situ. Kita habis kejap lagi habis usuluddin ni, terus kita masuk wujud. Sikit lagi. Baik, tengok lagi kita sikit. Lagi tadi ceramah tadi 6.30. Ni belum 7.30. Belum sampai kita pergi puasa lama. Baik, itulah dinamakan ilmu usuluddin. Dan juga dengan ilmu tauhid. Kerana yang mengetahui dan mengertikan ilmu ini, ilmu usuluddin ini, mentauhid ia seseorang tu akan Allah. Daripada dia belajar ilmu usuluddin ni, baru dah tauhid. Kita panggil ilmu tauhid, boleh tak boleh? Ni yang kita belajar pagi ni, boleh tak kita panggil ilmu tauhid? Boleh kan? Apa maksud tauhid? Kita sebagai ulama kita mengesah tauhid, wahid, mengesahkan Tuhan. Kemudian akidah, boleh juga kita panggil ilmu akidah ni, ilmu ni boleh. Apa maksud akidah? Pegang dalam hati. Itu maksud dia. Jadi orang yang belajar ilmu usuluddin, dia mesti tauhid Allah, dia mesti akidah, dia mantap pegangan dia. Itulah belajar ilmu usuluddin. Begitu. Dan kerana mengetahui dan mengertikan ilmu ini, mentauhid ia akan Allah. Dan juga dinamakan ilmu kalam. Nampak? Nama juga ilmu ni ilmu kalam. Siapa yang panggil ilmu kalam ni? Ulama yang buat. Kenapa panggil ilmu kalam? Tengok, kerana bicaraan kalam Allah Ta'ala sangat payah. Nanti kita belajar sampai ilmu kalam, payah nak orang. Jadi bengong. Saya duduk mengajar ni, kitab ni tak habis-habis lagi. 5-6 tahun, 4 tahun lah di masjid saya. Kalam, ustaz hurai sikit lagi sifat kalam. Sampai saya sendiri yang hurai pun jadi bengong habis lah. Pasal payah. Sebab tu dia tulis, tuan kitab ni pun ulama pun payah nak hurai tentang sifat kalam. Kalam, betul kan? Kalam Nabi Allah Musa, dia boleh cakap tak dengan Tuhan? Boleh kan? Di bukit Tur Sina. Betul kan? Cakap tak tu dengan Tuhan? Dengar tak? Dengar macam mana? Tiap-tiap perkara yang dengar mesti depan. Sedangkan Tuhan tidak depan. Betul tu? Tiap-tiap yang bercakap
mesti ada bunyi. Betul tak? Bunyi itu kan makhluk. Bengong kita kan? Tiap-tiap yang bercakap itu dengan suara. Suara kan? Suara ni kalau dia bercakap, bunyi suara, berhenti, dia. Maknanya ada berhenti. Adakah Tuhan cakap dengan Nabi Allah Musa tak berhenti macam radio tu? Tak berhenti ke? Tiap-tiap yang berhenti, nama dia bergerak. Kejap cakap, nama dia bergerak. Jadi perkataan kalam tu boleh bergerak pula dah. Boleh berhenti, boleh diam. Makhluk. Nanti kita sampai sifat kalam, nanti kita horek tengok macam mana. Banyak. Tu Al-Quran adalah almari itu. Kita panggil apa dia? Kalam. Betul kan? Kalam Allah. Jadi Allah ni dia qadim. Tiap-tiap sifat dia semua qadim. Qadim ni maknanya tidak ada mula. Al-Quran ada sejak azali kan baru ada. Cuba kita fikir. Tiap-tiap yang baru ada, bolehkah kita panggil qadim? Kan susah kan? Itu baru sikit. Dia bengkok. Kan? Bolehkah kita panggil Quran untuk qadim? Boleh tak boleh? Sudah. Itu kena mengaji. Pasal tanya macam ni pun dah tak tahu orang kata qadim. Qadim yang masuk qadim Al-Quran tu qadim mana? Kalau kata qadim yang bentuk cetakan tu bukan qadim. Dulu dia tak ada. Kilang cetak baru dia ada. Bolehkah panggil qadim? Qadim ni benda yang tidak ada mula. Itu namanya qadim. Qidam. Wujud qidam. Qidam maksudnya sedia. Sedia mana tak ada mula. Tiba-tiba Al-Quran ni dulu tak ada dalam hari ni. Ni baru ada. Mana boleh panggil qadim? Jadi yang panggil qadim tu kalam apa yang dimaksudkan Al-Quran tu? Kalam ada banyak pula. Kalam masdari, kalam lafzi. Banyak kena mengaji kita ni. Tu dia panggil daripada ilmu kalam. Kerana nak bicarakan sifat kalam. Sehingga tengok kitab lagi. Sehingga berlaku fitnah kepada ulama-ulama yang terdahulu tentang sifat kalam. Ulama ni kata macam ni, ulama ni kata kena pada huruf. Kalam tu suara. Kalau suara ni macam suara ni, Allah berkata-kata dengan Nabi Allah Musa. Berkata-kata suara. Suara ni menumpang pada udara. Macam saya duk cakap ni. Macam mana kita boleh dengar? Cik Endul boleh dengar kan? Saya cakap ni kan? Dengar dengan apa? Melalui udara. Saya bercakap, suara saya keluar. Suara ni dia bertumpang pada udara. Udara masuk dalam telinga masing-masing. Kalau tidak ada udara, tak dengar juga. Ditumpang. Bolehkah sifat Allah bertumpang dengan udara? Payah. Jangan masuk lagi, nanti jadi bengong kita kat sini. Kan? Itu dia panggil sifat kalam. Baik, baca sikit lagi. Dan dikehendaki dengan dalil yang wajib atas tiap-tiap mukallaf itu dalil ijmali. Iaitu, apa maksud ijmali itu? Iaitu rantai ampunya bagi diri. Dalil ijmal. Rantai. Dia kata, saya baca balik mula bagi cermat sikit kita belajar. Dan dikehendaki dengan dalil. Kan kita tiap-tiap satu sifat kita kena bawa datang dalil. Betul kan? Dalil dia kata apa dia? Dikehendaki dengan dalil yang wajib atas tiap-tiap mukallaf ini. Yang wajib kena tahu juga dalil itu secara ijmali. Apa maksud ijmali? Iaitu ijmali itu kena rujuk macam tu. Yang rantai ampunya bagi dirinya. Maksud dia macam ni. Orang tanya, Tuhan ada? Ada. Mana bukti kata Tuhan ada? Dalil lah tu. Nak minta dalil. Contohnya macam tu. Kita nak cakap tak boleh, tapi kita nampak pada diri kita, ada bukti. Aku dah ngaji tu mau lupa. Tapi untuk diri kita tu boleh bayang. Mana ada dalil? Langit dan bumi ni. Cuba nak jawab soalan orang tu tak boleh. Nama dia ijmali bagi diri kita. Itu dia panggil ampunnya diri. Itu dia panggil ijmali. Saya rasa saya buat contoh dah kat sini. Kita nak pergi tangkap ikan keli dalam bendang, dalam sawah. Pergi 2 orang.
Kan? Pergi dua orang, seorang berjalan depan atas batas. Orang buat sawah dia taklah sebut batas. Kan ada sawah, dia ada batas jalan. Tiba-tiba ikan keli ni lompat masuk balik dalam air yang kurang. Kawan depan nampak, kawan belakang tak nampak. Kawan depan kata, ikan keli yang kita nak pergi tangkap, ikan keli ni. Kawan belakang tak nampak. Kawan belakang kata, mana ikan keli? Besar kau kecil? Ikan ni dah masuk dalam air. Bagi diri kita nampak ikan tu besar tu, rupa dia macam tu, tapi nak cerita kat dia tak hati. Pasal ikan dah pergi dah. Nampak tu dalil ijmali. Kita nampak diri kita, boleh bayang, kita boleh nampak. Kalau orang tanya Tuhan kita bukan macam ni, bukan, tapi kita nak terang ke orang tak boleh. Tu dia panggil ijmal, wajib. Habis yang kita boleh terang macam mana saya duk terang ni, dia panggil tafsir. Yang ni fardu kifayah. Kalau dalam taman ni satu orang pun, dalam Selangor ni satu orang pun tak boleh tafsir, berdosa habis satu Selangor ni. Mesti kena ada seorang. Itu nama dia fardu kifayah. Macam sembahyang Jumaat tu. Dia tu sembahyang Jumaat kadang-kadang jadi fardu kifayah pada kita, kadang-kadang jadi fardu ain. Yang jadi fardu kifayah ni macam mana? Jangan tak cukup orang. Kalau kita tak pergi, tak cukup 40 orang, wajib kita kena pergi yang tu. Tak pergi berdosa kita. Habis dah penuh dah masjid, dah cukup 40 orang dah, termasuk jadi fardu kifayah pula. Cuma kalau kita jadi orang yang bermukim, itu lain cerita. Uraian ulama kata walaupun 40 orang kena pergi juga, kena mukim, menetap di situ. Itu kalau kita musafir lain cerita. Ini bab dia panggil fardu kifayah dengan fardu ain. Itu maksud dia ijmali. Tengok kitab ni. Tetapi lemah, dia nak hurai lagi sikit lagi. Tetapi lemah ia daripada menghuraikan dalil-dalil itu, pada menolak segala syubhah yang didatang ke atasnya, atau pada menolak aqtirat atas aqtirat ke atasnya. Aqtirat ni maksud dia, aqtirat ni bantahan tu aqtirat. Kalau Rumi nak baca macam mana? Kalau Jawi kita baca aqtirat, ain alif ain ra alif dha sad dha. Aqtirat bahasa Arab, bahasa Melayu kita berbantah-bantah, duk bertengkar soal akidah. Kita nak masuk campur, nak terang tak boleh, kerana kita nak tafsir tak boleh, tapi untuk diri kita faham. Itu maksud dia nak menolak daripada faham tak? Itu maksud dia dalil ijmali yang kita sekurang-kurangnya kita kena mengetahui, kena belajar ilmu usuluddin ni, mengetahui secara ijmali yang untuk diri kita, tapi nak terang tak boleh. Contohnya lepas kita belajar ni, habis dah khatam kitab ni, nak balik pergi nak mengajar kepada family kita, tak boleh aku, tapi kita faham untuk diri kita saja, dah lepas dah. Dia tu kalau boleh terang sampai ke isteri kita, itu nama dia fardu kifayah, tafsir yang tu. Lepas diri sendiri lah, Ustaz. Lepas diri sendiri lah. Lepas untuk diri sendiri. Lepas untuk diri sendiri. Sebab tu dia panggil tiap-tiap mukallaf kena belajar. Tiap-tiap mukallaf, tiap-tiap bini kepala. Bini kena belajar, isteri kena bini dengan isteri sama. Anak kena belajar, tiap-tiap mukallaf. Dia tak boleh belajar seorang satu family lepas habis perbuatan, dia tak ada macam tu. Itu nama dia fardu kifayah kalau macam tu. Ni fardu ain, tiap-tiap orang kena belajar seorang. Jadi kita nak mengajar ke orang tak boleh, pasal kita faham diri secara ijmal. Itu dah lepas dah fardu ain. Begitu. Tu maksud dia situ je, dia nak bagi tahu. Ustaz boleh tanya, kalau orang bertanya, contohnya kata macam mana buktinya ada Allah ni, kalau kita bagi andaian adanya alam ini, itulah buktinya ada Allah. Boleh gitu? Boleh. Itulah dalil akli. Kan tiap-tiap satu sifat kita bawa datang dua dalil. Kita dalil Al-Quran, mana saya ingat ayat Al-Quran, dalil kata ada Tuhan kan, boleh kita ambil dalil
akli, dalil akal kita. Jangan orang tanya Allah ada tak? Langsung tak ada bayang. Tak tahu, orang kata Tuhan ada, aku pun kata Tuhan ada, langsung kita tak ada bayang. Tak boleh betul. Kita kena ada bayang juga. Macam mana dalil kata Tuhan ada ni? Macam ni, langit dan bumi ni ada, kena ada bayang. Walaupun kita tak boleh nak horai ke orang mana bukti kata Tuhan ada, kita nak terang balik tak boleh. Tapi faham dah, mengaji dulu ni, terlupa dah nak urai macam mana, tak sah dah. Begitu. Jangan langsung tak ada bayang. Sebenarnya kalau yang kita belajar kita lupa, kita belajar kita lupa. Kalau kita beramal, adakah dia termasuk dalam kategori belajar tetapi tak ada ilmu? Mengamal tapi tak ada ilmu? Tak. Kita dah ada ilmu, lupa ni. Mana manusia itu atas lupa manusia. Nama beramal juga. Ilmu beramal juga. Kita belajar lupa-lupa. Adakah dikira kita ni orang yang tidak beramal? Beramal tapi tak berilmu. Beramal dan berilmu. Beramal dan berilmu. Begitu. Kena yang lupa ni sebab tu. Lupa ni atas sifat manusia, menunjuk manusia ni lalai, lupa. Lalai dengan lupa ni perkara yang Allah buat cip bagi kepada manusia. Jadi apa tujuannya? Lita'arafu, saling nasihat, menegur. Kalau semua pakai ingat, mengaji ingat, siapa? Tak ada orang nak mengaji, semua jadi ustaz, semua jadi ustazah. Dia kan? Ngaji je alim, ngaji je ingat semua. Pasal kita mengaji terlupa ni, nak kena cari ustaz lain. Kan? Cuma apa dia? Nabi berdoa, ya Allah, jangan lupa dalam bentuk ibadat. Ibadat kan, kita lalai dengan ibadat. Lalai dalam ilmu, dah belajar dah lupa, itu perkara biasa. Tapi walau bagaimanapun kita berdoa juga kan, ya Allah, jangan jadi aku orang yang nyanyuk lupa. Karena nyanyuk lupa ni, dia panggil menyusahkan anak cucu. Jangan disebabkan lalai lupa kita ni susah. Kau tengok orang nyanyuk, suami nyanyuk cukup lah. Kunci motor dia pergi tak lampau cek, dia pergi cari, dia kata letak atas almari. Dengan bini-bini kena penampar sekali, pencari tak jumpa, menyusahkan orang kan. Dalam berilmu, kalau kita lupa, termasuk juga orang yang berilmu dan beramal. Yang lupa, Allah yang bagi kita lupa. Itu nak. Habis tu. Kemudian tengok lagi kita sikit lagi, saya nak bagi sampai dia punya station. Adapun dalil tafsil, tengok kita. Adapun dalil tafsil tadi dalil ijmal. Nah, adapun dalil tafsil iaitu dalil yang rantai ampunya diri dan kuasa pada menghuraikan segala syubhah. Syubhah ni, syubhah tak? 50-50, 50-50. Daging import halal ke haram? Sebagian kata halal, sebagian kata haram. Takut tu dia panggil syubhah. Kan? Jadi dalam bab akidah ni, kalau ni orang ni kata macam ni, orang ni kata macam ni, kita boleh hurai. Itu nama dia tafsir. Jadi, dah begitu. Adapun dalil tafsil itu iaitu dalil yang rantai ampunyai bagi diri. Pada diri dia pun dia faham dan kuasa pada menghuraikan segala syubhat dan segala aqtirah. Aqtirah ni bergaduh, duk lawan hujah, dia boleh selesai, maka iaitu fardu kifayah. Macam saya sebut tadi lah, mesti kena ada seorang di tempat kita ni yang boleh hurai satu-satu. Kalau tak ada, berdosa di satu kampung. Mesti kena ada. Kenapa? Kena nak menolak daripada pertengkaran tentang akidah. Kalau tak ada seorang yang selesai boleh tafsir, habis celaka habis. Semua pakat tahu diri masing-masing, pekat diri masing-masing, seorang pun tak tahu, habis. Begitu. Panah je lah. Begitu je. Maka iaitu fardu kifayah, wajib pada tiap-tiap masafat al-qasri, yakni perjalanan yang harus qasar. Ada seorang yang mengetahui akan dia akan dalil tafsil itu, maka jika tidak
ia mengetahui dalil tafsir itu berdosa semuanya. Macam saya sebut tadi lah, mesti kena ada tahu juga satu Selangor ni, satu karya kena bagi tahu juga secara tafsir wujud kitab Baqarah ni. Kalau tidak berdosa adik kita semua. Satu tempat ni, satu taman ni, seorang pun tak pandai sembahyang mayat, contohnya, berdosa habis satu taman ni. Mesti kena ada seorang. Mesti kena ada seorang. Kena tu, kalau seorang pun tak tahu, duduk dalam kampung kita ni, seorang pun tak tahu sembahyang mayat, berdosa habis satu kampung. Sedangkan kalau sembahyang satu mayat satu, ada tu imam, ada tu bilal, yang lain lepas dengan dosa. Kalau yang ni pun tak tahu, seorang pun tak pernah, habis satu kampung dosa. Dosa malah ni. Itulah wallahu alam, bermula segala perkara yang wajib bagi Allah itu. Wallah berhenti kat situ. Bermula segala perkara yang wajib bagi Allah Ta'ala, yang dituntut sesungguhnya bagi Allah Ta'ala, wajib atas setiap mukallaf kena mengetahui. Nanti sekejap lagi, ada sikit lagi sampai wujud qidam baqah. Bolehlah pada tu 1 jam 5 minit 70 saat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabban wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma iftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiy bi jahi khatamil mursalin. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratal mustaqim. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau fahamkanlah kami ilmu agama yang Kau tuntut ke atas kami, ya Allah. Janganlah Kau tinggalkan kami di dunia ini dalam keadaan kami jahil dengan ilmu agama, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, panjangkanlah umur kami dalam beribadat kepada-Mu, ya Allah. Ya Allah, jangan ambil nyawa kami lagi, ya Allah, melainkan setelah Engkau ampun dosa kami. Jangan tinggal walaupun sebesar zarah, ya Allah. Kami takut dengan dosa yang menyebabkan kami dibakar oleh api neraka, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah segala dosa-dosa yang kami nampak, dosa-dosa yang kami tidak nampak, dosa yang sengaja, dosa yang tidak sengaja. Ya Allah, kami jahil, kami lalai, kami lara selama ini, ya Allah. Maafkanlah kesalahan kami. Kami sudah menyesal, ya Allah, di atas perbuatan kami yang lalai itu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sebelum Engkau ambil nyawa kami, Engkau lembutkanlah lidah kami, supaya kami sempat mengucap la ilaha illallah. Mati kami di atas kalimah ini, ya Allah. Ya Allah, kami bimbang, lidah kami keluh ketika Engkau mengambil nyawa kami, ya Allah. Bantulah kami ketika itu, ya Allah, mati di atas kalimah-Mu, ya Allah. Ya Allah, kami mengharap pertolongan daripada Engkau, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sembuhkanlah segala penyakit kami, supaya senang kami beribadat kepada-Mu, ya Allah. Berilah kesehatan kepada kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan memberatkan tulang kami untuk bangun solat malam bertaubat di atas dosa yang ada pada kami begitu banyak. Kami teringin nak bertaubat pada-Mu tiap-tiap malam, ya Allah, tetapi kami lemah, tulang kami menjadi keras untuk bangun. Kau lembutkanlah tulang kami, ringankanlah tulang kami untuk bangun tiap-tiap malam, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami banyak dosa pada-Mu. Kami sudah menyesal. Engkau sajalah yang mengetahui dosa banyak kami pada-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, di akhirat nanti Kau pandangkanlah kami dengan pandang rahmat-Mu, ya Allah. Kau mengakulah kami ini sebagai hamba-Mu, ya Allah. Ya Allah, ketika di padang mahsyar Engkau hisab segala amalan kami, ya Allah, dan Engkau beri buku catatan pada kami, ya Allah. Engkau berilah buku catatan itu kepada kami dengan tangan kanan, ya Allah. Kami sangat bimbang, ya Allah. Engkau beri buku catatan kepada kami dengan tangan kiri, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon padamu, tangan kami pernah berwudu di atas dunia ini menyembah-Mu, ya Allah. Engkau berilah buku catatan amalan kami itu dengan tangan kanan, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami,
Di saat manusia melintas di titik siratul mustaqim, Engkau tetapkanlah kaki kami di atas titik sirat itu ya Allah. Jangan gelincirkan kaki kami ya Allah, seperti mana Engkau gelincirkan kaki-kaki munafik dan orang kafir ketika itu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, kaki kami pernah berwudu menyembah-Mu ya Allah. Tetapkanlah kaki kami di atas sirat sehingga kami melintas sampai ke surga ya Allah. Kami mohon sangat padamu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berilah taufik dan hidayah kepada anak cucu kami pula ya Allah, kepada family kami ya Allah. Jadikanlah mereka orang yang mau belajar ilmu agama ya Allah. Ya Allah, jadikanlah mereka orang yang faham ilmu agama ya Allah. Kami tidak mampu mengajar mereka, kami jahil ya Allah. Ya Allah, jadikanlah family kami ya Allah orang yang solat ya Allah. Kami tidak mampu mengajak mereka, kami lemah ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berilah taufik dan hidayah kepada penduduk taman ini ya Allah. Yang kami maksudkan ini Engkau mengetahui ya Allah. Gerakkan hati mereka untuk datang ke surau Mawaddah ini ya Allah, solat secara berjemaah dan belajar ilmu agama ya Allah. Mereka adalah saudara kami, satu agama dengan kami ya Allah. Kami mohon padamu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami yang sangat berjasa kepada kami. Kami tidak sempat membuat kebaikan sepenuhnya kepada kedua ibu bapa kami. Mereka sudah meninggal dunia ya Allah. Ya Allah, tempat larut mereka di kalangan orang yang beriman ya Allah. Mudah-mudahan kami berjumpa lagi dengan ibu bapa kami di akhirat nanti ya Allah. Jangan pisahkan kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, sekiranya ibu bapa kami masih hidup, panjangkanlah umur mereka, berilah kesehatan kepada mereka, permudahkanlah amal ibadat mereka ya Allah. Ya Allah, kami yakin Engkau adalah Tuhan kami. Kami yakin Engkau mendengar setiap huruf yang kami sebut pada pagi ini ya Allah. Kami yakin Engkau adalah Tuhan yang maha mendengar, Tuhan yang maha melihat, Tuhan yang menerima segala rayuan hamba-Mu yang dhaif, yang miskin ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.